Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini, pada tengah hari ini, sama-samalah kita berkongsi tentang dalam satu topik pengajian tahsinul Quran dalam usaha kita mempercantikkan, memperbaiki bacaan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila" dalam surah Al-Muzammil, kan? Yang bermaksud, dan bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baik bacaan, iaitu tartil, bacaan tartil. Ketika mana Sayyidina Ali ditanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan tartil itu, maka beliau menjawab, tartil itu bermaksud tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang bermaksud tajwid itu adalah memperelokkan huruf-huruf bacaan kita, memperelokkan sebutan kita, sebutan huruf-huruf, dan juga mengetahui tempat berhenti ketika mana kita membaca ayat suci Al-Quran. Sebenarnya usaha kita untuk mempelajari Al-Quran ini perlu dilakukan secara berterusan. Dan bagi mereka, kepada mereka yang istiqamah, yang bersungguh dalam mempelajari Al-Quran ini, bukan hanya sebenarnya terhenti pada belajar hukum-hukum saja, bahkan yang lebih penting ialah perlu bertalaqi secara musyafahah. Kena baca, kena kita perdengarkan bacaan kita dengan guru, dan guru memperbetulkan bacaan kita. Baik, untuk topik pada hari ini, tajuk yang akan kita bincang ialah kesalahan-kesalahan yang lazim ataupun paling ketara ketika mana kita menyebut huruf-huruf Al-Quran. Abrazul akhta'i inda nutqi hurufil hija'i. Kitab ini merupakan kitab syarah ataupun kelas pengajian daripada Dr. Aiman Rushdi Suwaid, yang merupakan seorang pakar dalam bidang Al-Quran dan ulum Quran. Baik, kita pergi satu persatu. Pada hari ini kita akan melihat kesalahan-kesalahan ketika mana menyebut huruf alif mad, ketika mana kita menyebut huruf waw mad, dan ketika mana kita menyebut huruf ya mad. Perlu kita tahu, sebab dalam keadaan kita hari-hari kita mengaji ataupun kita solat dalam semayang, contohnya baca surah Fatihah, contoh ya, kita khawatir kalau sekiranya selama ini kita semayang, kita solat, bacaan kita dalam rukun qadi, sekiranya bacaan itu tidak menepati sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata yang lain, kita membaca Al-Quran dalam keadaan bacaan kita itu salah, tidak tepat dari segi hukum, tajwid. Banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat dalam memastikan sebutan kita, bacaan kita itu tepat dan teratur. Baik, pertama kita lihat apakah kesalahan-kesalahan yang lazim ketika mana kita menyebut huruf alif mad. Contohnya macam sebutan al-alamin, mad ya, Musa, Maliki. Di manakah kesilapan yang biasa kita lakukan? Pertama, adamu fathil fami bil miqdaril matlub inda nutqi biha. Apa maksud dia? Kesalahan yang biasa kita buat bila mana kita membaca huruf alif mad ini ialah kita tidak buka mulut kita dengan kadar yang sebenarnya dituntut. Ataupun dalam bahasa mudah, kalau kita tengok, perhatikan bagaimana trend cara kita membaca Al-Quran. Contoh, saya ambil surah Al-Fatihah. Ramai di kalangan kita bila mana membaca Al-Quran dalam keadaan seperti dia mengemam mulut, mengemam. Contoh, dia baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Contoh yang lain, surah lain, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Betul tak? Sebenarnya kaedah ataupun cara yang selama ini kita lakukan itu tidak bertepatan dengan kaedah yang sebenar. Sepatutnya dalam usaha kita memperbaiki bacaan, setiap huruf-huruf yang disebut itu perlulah disebut satu persatu. Ya, tidak tepatlah kalau kita baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam keadaan ini kita tidak menzahirkan sifat-sifat yang hak makhrajnya dan segala yang berkaitan dengan huruf itu. Perlu kita jelaskan. Baik. Makna yang salah dibaca
Musa, Musa, Maliki. Jadi sebab itu tuan-tuan, ketika mana kita membaca Al-Quran, pastikan sebutan huruf itu dibaca dengan satu persatu. Contohlah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Satu persatu. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Memanglah bacaan itu mudah bagi kita, tetapi salah dari segi tata caranya. Yang kedua, khaltu sautiha bi syai'in min sautil ya'i fatasiru kal alifil mumalah. Apa maksudnya? Kesilapan yang lain bila mana kita menyebut huruf alif mad ini, kita campurkan bunyi a itu dengan bunyi ya dalam keadaan kita tak sedar, sehinggalah menjadilah bunyi itu jadi imalah sughra baina ataupun bacaan condong lah, bacaan lepeh tu condong. Contoh dia baca kalimahnya ialah Maliki, dibaca Meliki, Meliki yau iyaka, begitu. Apakah punca berlakunya sebutan begitu? Disebabkan bila mana kita baca wastul lisan itu kita angkat. Jadi maka jadilah bacaan itu seakan-akan bunyi ya, cenderung kepada bunyi ya. Meliki, Meliki. Yang sepatutnya dibaca dalam keadaan bersahaja, relax ya. Maliki, Maliki. Wad'ur rahah kata ulama. Dalam keadaan kita rehat, santai saja ketika mana kita menyebut kalimah-kalimah tersebut, kalimah alif ini. Yang ketiga, kesilapan ketika mana kita menyebut huruf alif mad ini ialah khaltu sautiha bi syai'in min sautil waw. Maknanya kita mencampurkan bunyi alif mad ini dengan bunyi ataupun suara bunyi waw. Contoh di sini ialah khalidina dan juga fatala. Sepatutnya dibaca khalidina, tetapi kita baca khalidina, khalidina. Betul tak? Ataupun kalimah yang lain sebagai contoh, fatala, fatala. Kita baca fatula, fatula. Jadi kita campurkan bacaan alif mad yang fathah itu kepada bunyi waw, maka silaplah. Jadi kenapa perkara ini berlaku? Iaitu disebabkan berpunca daripada kefahaman kita bahawa huruf-huruf yang tebal itu bila mana baca huruf tebal. Contoh baca huruf qaf, huruf ta kan, huruf isti'la. Dalam kepala kita bila nak baca huruf tebal, maka baca dalam keadaan mulut tu muncung. Jadi fatula wa qula. Jadi sebenarnya tafsiran itu, pemahaman kita itu adalah salah. Bila mana huruf itu huruf tebal, yang dimasukkan isti'la itu bila mana pangkal lidah itu yang diangkat, bukan mulut itu ke depan. Jadi bila mana kita membaca huruf tebal, contoh huruf kaf dan qaf, nak bezakan kaf dengan qaf yang kita faham, bila baca huruf kaf ka, bila baca huruf qaf yang tebal qu, muncungkan mulut. Jadi salah. Sepatutnya mulut itu tidak memberi peranan tebal ataupun nipisnya satu huruf. Yang membuat peranan itu, yang berperanan ialah pangkal lidah itu diangkat. Qala wa qala, bukan wa qula, wa qula. Maka bacaan itu tidak tepat. Yang seterusnya, yang keempat, iaitu tafkhimuha fi mahalli tarqiq. Yang salah ketika mana kita menyebut huruf alif mad ini, kita baca dengan bacaan tebal pada tempat yang sepatutnya dibaca dengan bacaan nipis. Contoh ya, kalimah dia an-nahara, an-nahara. Yang nipisnya ha itu nipis. Tetapi yang salah kita baca an-nahar. Contoh yang lain, an-nara, kita baca an-nar. Yang ketiga, contoh yang ketiga, al-batil, kita baca al-batil. Nampak tak? Al-ba, an-na, an-nahar. Dalam keadaan ini, walaupun kita tahu huruf itu sepatutnya dibaca dengan nipis, tapi bila mana kaedah kita menyebut itu dengan memunculkan mulut, maka menyebabkan bacaan yang sepatutnya dibaca dengan nipis itu akan menjadi tebal, maka salah. Yang seterusnya, yang kelima, tarqiquha fi mahalli tafkhimi. Yang bermaksud kita mentarqiqkan ataupun menipiskan alif mad itu
pada tempat yang sepatutnya dibaca dengan tebal. Contoh kalimahnya khalidina. Khalidina ghaibah. Dalam keadaan itu kita baca yang salah bagaimana? Dibaca dengan tarqiq. Bacaannya sebegini contohnya. Khalidina ghaibah. Yang mana keadaan ataupun contoh yang saya baca ini adalah salah. Sepatutnya dibaca dalam keadaan tebal. Khalidina. Tetapi tebal bukan bermaksud memuncungkan mulut. Khalidina. Ataupun ghaibah. Tetapi tebal bermaksud dalam keadaan pangkal lidah itu diangkat, dalam keadaan mulut itu sederhana terbuka. Khalidina ghaibah. Begitu. Yang terakhir, yang keenam, kesilapan ketika menyebut huruf alif mad ini ialah khaltu sautiha bi sautil gunnah. Ini kadang-kadang ramai yang baca yang tersilap. Bila menyebut huruf mad ini dicampurkan dengan bunyi gunnah, bunyi yang keluar pada makhraj, wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Gunnah itu pangkal tempat keluarnya adalah di rongga hidung kita. Maka yang silap dibaca dengan mencampurkan bunyi alif mad itu dengan bunyi gunnah. Contoh kalimah dia Ar-Rahman. Ar-Rahman. Fokus pada ma. Ar-Rahman. Yang salah dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nampak tak? Kenapa saya katakan salah? Kita boleh uji sama ada bunyi sebutan kita itu naik ke hidung ataupun tidak. Dalam keadaan ini sepatutnya Ar-Rahman tidak masuk ke hidung. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahman, ma. Tetapi yang salah bila mana dibaca suara itu ditolak ke hidung, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Nampak tak? Jadi bila mana suara kita tersangkut pada khasyum, bermaksud kita mencampurkan bunyi alif mad itu dengan bunyi khasyum. Ar-Rahman, Maliki yang Iyaka. Yang sepatutnya cara ataupun kaedah ini sepatutnya kita elakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita pergi pula kepada kesalahan-kesalahan ketika mana kita menyebut huruf waw mad. Tadi sebut bincang berkaitan dengan alif mad, ma, ba, uba, ya. Yang kedua ini iaitu perbincangan kita kesilapan al-akhta' yang mana taqa'u 'inda nutqi al-wawil maddiyah. Kesilapan-kesilapan yang mana berlaku ketika mana kita menyebut huruf waw mad. Waw mad ni bermaksud waw mati, sebelumnya bagi depan. Tu, ku, lu, mu dan sebagainya. Yang pertama, adamu dhammi syafataini bil miqdar al matlub 'inda nutqi biha. Yang bermaksud iaitu kita tidak memuncungkan syafatain, dua bibir, dengan kadar yang dituntut ketika mana menyebut kalimah. Contohnya nahwu ta'malun. Salahnya bagaimana? Kita tak muncungkan bibir. Perlu jelas di sini bahawa apabila huruf itu berbaris dhammah, peranan mulut itu berfungsi ke depan. Ta'malu, bu, begitu. Cuma yang silapnya kurang kita punya muncung itu. Sebagai contoh, kalimah ta'malun dibaca ta'malun. Wa ballahu bighafilin amma ta'malun. Ta'malun. Yang silap iaitu kurangnya muncung ke depan. Sepatutnya ta'malun. Ta'malun. Tuan-tuan kena ikut tu. Kena cuba ta'malun, ya. Baik, yang kedua, al-mubalaghatu fi ad-dhaght 'ala syafataini 'inda nutqi biha. Terlalu mubalaghah, maknanya terlalu berlebih-lebihan dalam kita menekan muncung kita ketika mana menyebut huruf waw mad itu. Contohnya ialah sebagai contoh kalimah yaqulun, baris dhammah itu terlalu sangat ditekan. Kita baca yaqulun, yaqulun dalam keadaan terlalu menekan. Maka kaedah ataupun cara ini juga adalah salah. Yang ketiga iaitu khaltu sautiha bi syai'in min sautil alifi. Kesilapan ketika mana menyebut huruf berbaris dhammah itu ialah kita mencampurkan bunyi mad waw mad itu dengan
bunyi alif, sautil alifi. Contoh ialah kanu. Kanu, kita baca kana, kana. Seakan-akan nak katakan bunyi nu ke bunyi na ni. Kanu ataupun kana. Jadi dia baca kanu wa kana. Dalam keadaan ini pun adalah salah. Yang keempat, khaltu sautiha bi syai'in min sautil ya'i. Yang ni pula ketika mana dia menyebut waw yang mat itu, dia baca bercampur dengan bunyi ya. Contohnya adalah kalimah yuqinun, maka dia baca yaqinin, kata yaqinin, dibaca dengan yaqinin. Jadi salah. Dan kaedah ataupun cara yang dibaca ini banyak dilakukan oleh orang Al-Atrak ataupun orang Turki. Dibaca yaqinin, lahjah mereka barangkali. Jadi punca berlaku disebabkan kita angkat tengah lidah kita itu bersama dengan sebutan muncung itu. Maka jadilah percampuran di antara bunyi waw itu dengan bunyi ya. Dan yang kelima ialah khaltu sautiha bi syai'in min sautil gunnah. Kita mencampurkan bunyi waw mat itu dengan suara ataupun bunyi dengung. Contohnya al-zalimuna. Al-zalimuna dibaca al-zalimu, al-zalimuna, al-zalimu. Nampak tak? Bila mana dibaca al-zalimu, mu, suara khasyum, salah. Ketika mana menyebut mu itu tidak masuk lagi dalam khasyum. Al-zalimu, al-zalimu, begitu. Yang silapnya dibaca al-zalimuna, al-zalimuna. Yang terakhir, tuan-tuan dan perempuan, kita tengok pula kesalahan-kesalahan ketika mana menyebut ya mat. Tadi kita dah bincang kesilapan ketika menyebut huruf alif mat. Kemudian kesilapan ketika mana kita menyebut huruf waw mat. Dan yang sekarang yang terakhir ialah kesalahan-kesalahan ketika mana kita menyebut ya mat. Ya mat dia bermaksud ya mati sebelumnya bari bawah. Bi, ti, li, mi. Ada silapnya. Bagaimana kesilapan yang kita lakukan? Iaitu yang pertama, khaltu sautiha bi syai'in min sautil alifi wa dhalika bisababi adami raf'i wasatil lisan bil miqdaril maqlub 'inda nutqi biha. Bermaksud kita mencampurkan bunyi ya tadi ya mat itu dengan bunyi alif. Sebab apa? Sebab bahagian tengah lidah kita tidak diangkat dengan cukup ketika mana menyebut nasta'in, nasta'in, nasta'in. Jadi yang silapnya dibaca dengan bunyi seakan-akan cenderung bunyi alif. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nampak? Nasta'in. Kadang-kadang berlaku ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah, cuma kadang-kadang kita tak perasan. Yang seterusnya ialah al-mubalaghatu fi ad-dawti ala wasat al-lisani 'inda nutqi biha. Terlalu berlebih-lebihan ketika mana kita menekan pangkal lidah ketika mana menyebut bunyi huruf tersebut. Contohlah ya, kalimah al-mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca dengan terlalu tekan pada qaf yang berbaris ya mati itu. Mustaqim itu dibaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Terlalu tekan pada ya mat itu. Jadi salah. Jadi lepas ni tuan-tuan baca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ringan saja. Sebab bila mana kita membicarakan tentang huruf tebal dengan nipis ini, contoh pada qaf, memanglah qaf itu merupakan huruf isti'la, huruf tebal. Kalau tuan-tuan belajar dalam bab tajwid, ya, mustaqim memang dia huruf tebal. Cuma dia ada maratib, martabat-martabat ketebalan huruf tafkhim itu. Dan yang martabat paling rendah ialah ketika mana dia berbaris kasrah. Jadi walaupun qaf itu huruf tebal, tetapi dalam keadaan dia beri kasrah, maka tidak boleh kita membaca dengan ketebalan yang sama ketika mana dia huruf berbaris fathah ataupun beri dhammah.
Jadi bacaan yang betul, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Begitu. Yang terakhir, yang ketiga, kesilapan ketika mana menyebut ya mad ialah khaltu sautiha bi syai'in min sautil gunnah. Sama juga macam cerita kesalahan yang berlaku pada waw dengan alif tadi, iaitu kita baca dengan mencampurkan bunyi ya mad itu dengan suara khasyum, suara gunnah. Ya, contohnya al-alami, kita baca al-alami ni dah masuk hidung dulu dah, jadi salah. Ya, al-alamin, al-alamin. Itu bacaan yang tepat. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, jadi setakat itu saja perkongsian kita berkaitan dengan kesilapan-kesilapan ketika mana kita menyebut huruf alif, ketika mana menyebut huruf waw, dan juga ketika mana menyebut ya. Jadi diharap tuan-tuan dapat manfaat dengan apa yang saya kongsikan pada sesi kali ini, dan mudah-mudahan kita dapat memperkasakan ataupun memperbaiki bacaan kita dari masa ke semasa, supaya ketika mana kita membaca Al-Quran itu ataupun kita semayang itu, hati kita rasa tenang, kerana kita yakin bacaan yang kita baca itu betul dari segi tajwid, betul daripada segi sifat dan makharijul huruf. Sehingga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.